والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما
فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat mati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, selamat mati tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, subuh ni kita sambung kajian kita dalam kitab 40 hadis jalan ke surga. Hadis yang ke-10, pagi ni hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u ila al-jannah. Hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah yang telah pun kita baca satu kisah ataupun biodata ringkas berkenaan dengan Abu Hurairah yang bernama Abdul Rahman bin Sakhr. Beliau digelar dengan nama kunyah dia yang terkenal, Abu Hurairah.
Kalau kita tanya ke orang, kenal tak nama Abu Hurairah? Orang kenal, tapi nama sebenar dia siapa? Jarang yang tahu. Nama beliau Abdullah bin Abdul Rahman bin Sakhr. Kemudian beliau daripada Puak Daus, daripada Yaman. Kita kata baca sebelum ni kan, dan meriwayatkan hadis 5,374 hadis. Beliau menghafalnya dan meriwayatkannya. Dan ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah, satu umrah ke satu umrah yang lainnya dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada baginya balasan selain surga. Ni kajian kita pada pagi ini tajuk dia ada hubung kait dengan haji. Kemudian sebelum kita syarah hadis yang pertama tu, ada hadis yang kedua pula. An Jabirin anin Nabi SAW. Ini Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr. Jabir bin Abdullah ni, dia lahir 15 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. 15 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau lahir. Jabir bin Abdullah. Abdullah ni ayahnya syahid ketika mana peperangan Uhud. Perang Uhud, dia dengan ayah dia daftar nak ikut perang. Dan dia nak join juga ikut perang. Jadi Nabi SAW memilih ayah dia. Dan kata Nabi, boleh ikut perang, tapi dengan syarat seorang saja di antara dua ni, ayah ataupun anak. Ada orang ni. Sebab ketika itu umur beliau dah pun 17 tahun kan. Jadi dua ya, ataupun lebih kurang lah kan, 18 lebih kurang. Jadi dua saja, makna dia boleh ayah dia berperang ataupun anak dia. Maka ayah kata kepada Jabir ni, Allah kata kepada Jabir, dia saja yang berperang. Maka Jabir diamanahkan untuk menjaga adik-adiknya. Sebab anak Allah ni, dia saja lelaki. Semua perempuan. Kecil-kecil. Jadi mana dia apa? Jabir ini menjaga adik-adik dia dekat rumah. Ayah dia Abdullah ikut berperang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada ayahnya, maka syahid dalam peperangan Uhud. Ketika mana peperangan Uhud, ayah dia telah syahid, maka tinggallah dia seorang. Ayah dia meninggalkan hutang yang banyak. Hutang kepada Yahudi pun ada juga. Kemudian ayah dia meninggalkan tanah pusaka, ya, tanah harta waris, tanah ataupun kebun. Kecil je kebun tu dekat Madinah. Maka Jabir ni, ketika itu dia dalam masa yang sama, dia kena jaga adik-adik dia. Dia kena bagi makan. Kemudian dalam masa yang sama dia juga kena hutang ayah dia kena lansai ya. Dia kena bayar. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia beritahu, ya Rasulullah, hutang ayah saya banyak. Dalam masa yang sama penghasilan kurma kebun kami tak cukup untuk membayarnya. Lepas tu orang yang berhutang ni dia terpaksa nak tuntut juga. Saya tak tahu, ya Rasulullah, saya nak buat apa. Boleh ada Rasulullah SAW esok, sebab mereka ramai-ramai besok semua datang ke rumah saya. Besok Nabi datang ke rumah saya, kalau mereka tengok Nabi, mereka boleh tangguh kot hutang saya. Tapi kalau saya, mereka berkeras, mereka kata apa, tetap juga bayar. Masya Allah. Maka Nabi SAW keesokannya, mereka lepas Jabir ambil hasil buah kurma tu, maka dia bawa balik. Kemudian orang-orang yang hutang ni, kan, orang-orang yang nak kutip hutang ni datang ke rumah Jabir. Maka ketika itu Nabi pun datang. Nabi beritahu kepada Jabir, wahai Jabir, hang susun semua kurma tu sesuai dengan jenis-jenis dia. Ni kena kurma jenis apa, kena apa kan. Kemudian kamu akan saya akan agihkan hutang-hutang tu semua. Dan bayar hutang-hutang tu semua. Melalui daripada kurma yang kau kutip ni. Keberkatan Nabi SAW. Ikutkan tak cukup.
Tetapi sebab yang membahagikan tu Nabi SAW. Nabi yang bagi. Jadi, ketika mana telah selesai dah, Jabir pun panggil Nabi SAW, orang yang kutip utang pun ada situ dah. Semua banyak. Dan termasuk Yahudi pun. Maka ketika itu Nabi bagi tahu dulu. Sebelum Nabi bagi-bagi, Nabi bagi tahu, tuan-tuan sekalian boleh tak tangguhkan. Kalau tak cukup, macam lagi boleh tangguhkan. Hutang ni ke tahun akan datang. Namun ketika itu Nabi mendengar semua alasan mereka, tak boleh Rasulullah, kami pun susah juga. Kami memerlukan juga. Macam-macam lah kan. Termasuklah Yahudi pun dia kata kami tak boleh. Kerana hutang-hutang, kena bayar. Kan? Sesuai dengan masa tertentu kan. Dia jatuh tempoh dah, dia kata. Jadi ketika itu Nabi pun duduk di tengah-tengah kurma. Yang tengah pun diambil tadi. Daripada hasil kebun Jabir tadi. Maka Nabi beritahu, wahai Jabir, beritahu, hang yang tahu. Berapa jumlah hutang ayah kamu kepada apa? Bayar. Saya bagi, saya akan ambil. Kemudian Nabi SAW mengambil sesuai dengan Jabir beritahu. Kata Jabir, sebulan sekian. Nabi ambil. Bagi ke dia. Kemudian sebulan pula, sekian jumlah dia. Bagi. Masya Allah. Sehingga selesai hutang. Kurma tadi, tak kurang. Tak kurang kurma tu. Kurma tak kurang. Di tuan-tuan membahkullah. Dulu, orang berhutang kurma lah, makanan. Kan, kalau kita hutang beras ke apa kan. Jadi dulu, ada apa nama? Di Madinah, ada apa? Makanan kurma. Daripada hutang kurma tu lah. Jadi ayah dia ni, iaitu Abdullah yang syahid tadi, banyak meninggalkan hutang. Jadi ketika selesai dah, habis semua dah. Semua dah selesai hutang dah. Kurma yang diambil tadi, tidak kurang, walaupun satu biji. Masya Allah. Kemudian Jabir ni, dia ketika Nabi SAW balik, Jabir habak kat isteri dia bagi tahu. Tahu dah, dia kata, kurma kita tak berkurang, walaupun satu biji. Hutang kita dah selesai dah. Hutang ayah saya dah selesai dah. Tapi kurma tak berkurang. Isteri dia kata apa? Itulah keberkatan Nabi SAW. Pernah dengar tak kisah perang Khandak? Kan? Jabir juga lah orang dia. Perang Khandak. Nabi SAW tengah gali parit Khandak kan. Nabi gali parit ni sebulan dengan para sahabat. Sebulan. Pada masa itu dalam keadaan yang kekeringan. Kan? Makanan kurang, kekeringan pula kan. Mana dia apa? Musim kemarau. Jadi sahabat Nabi SAW dengan Nabi menggali parit-parit dia, Khandak tu. Sebulan nama dia. Jadi pada suatu hari, Jabir ni, ikut sekali lah kerja kan. Dia tengok Nabi SAW dah rasa Nabi ikat dengan batu. Pada batu perut Nabi SAW. Nak menahan nampak tu. Ikat dengan batu. Maka Jabir ni, dia rasa kesian kepada Nabi. Maka dia siap-siap dia balik. Ada kambing dia sekok ya. Kambing dia. Kambing dia sekok. Dia sembelih. Dia sembelih. Lepas tu isteri dia kata, masak kan. Sebab saya tengok Nabi. Saya panggil Nabi siap-siap. Lepas masak, kata isteri dia masak, dia pun panggil Nabi. Dia panggil Nabi siap-siap. Dia ingat apa? Nabi seorang yang dia panggil. Dengan berapa seorang sahabat lah kan. 2-3 orang macam tu. Kemudian kelepas Jabir ni manggil Nabi SAW secara siap. Nabi perintahkan untuk memanggil semua. Nabi bagi tahu kepada sahabat, tolong panggil semua. Semua yang kerja kali balik ni, semua pergi ke rumah Jabir. Sebab Jabir nak jamu kita tengah hari ni. Kan? Dia nak buat kenduri. Jabir ni ketika dengar Nabi panggil semua, dia dah tak tahulah letak muka atau mana. Takut malu lagi. Sebab dia masak sikit saja. Kan? Kalau semua ni, Allah. Kemudian, selepas Nabi SAW sampai ke rumah Jabir, Nabi makan dulu. Nabi makan. Lepas tu kata, bagulah orang ramai, mai. Kan? Nabi panggil, wahai Jabir, mai periuk masak. Kan? Ni tengok, saya yang bagikan. Maka Nabi bagikan tiap seorang, dapat semua. Sekali dengan tambah sekali. Nasi tambah pun ada juga. Kan? Dengan kambing-kambing semua kenyang. Bayang tuan-tuan. 100 orang sahabat. Kenyang semua. Dan makanan Jabir tadi, yulah periuk tu, tak kurang. Tak berkurang. Masya Allah. Dia cerita ni, kisah ni kepada Jabir. Masya Allah.
Jadi tuan-tuan Allah, inilah keberkatan anak seorang sahabat ni, Jabir bin Abdullah, dan menggambarkan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Jabir ni dia pergi keluar bersama Nabi SAW. Dia mengendarai unta kurus. Unta tu tua dan kurus. Jabir ni keluar, dia ditinggal selalu. Sebab dia kenderaan dia unta kurus, kan? Jalan ni pelan-pelan lah. Jadi sahabat dah dulu dah dia tinggal, kan. Kemudian Nabi SAW menghampirinya. Nabi kata, apa hal Jabir? Kata Jabir, ya Rasulullah, unta saya ni tua dah. Dia kurus. Tak larat jalan dah. Jadi sayang ni tertinggal ya Rasulullah. Kata Nabi, mai sini tongkat kamu. Kan? Dan Jabir pun bagi tongkat kepada Nabi SAW. Nabi pukul unta tu dengan tongkat. Bukan pukul kuat dah, kan? Pukul macam isyarat dia jalan macam tu. Kan? Nabi pukul. Ketika itu, unta Jabir ni lagi laju dibandingkan unta yang ditinggal yang sahabat-sahabat tadi ni. Laju. Dan lagi laju daripada unta Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga kan dia jalan, duduk ganding dengan Nabi SAW. Duduk depan tu. Masya Allah. Kemudian balik-balik ke Madinah ni, dalam perjalanan nak balik, Nabi beritahu, Jabir, jual ada unta kat saya. Kata Jabir, tak payahlah jual Rasulullah, saya hadiah aja. Dadak saya tak mau, kata Nabi. Saya nak dengan harga. Kan? Tak mau bagi-bagi itu je. Kan? Boleh? Kalau sesuai harga, kata Jabir. Kan? Dia berapa harga dia? Berapa Nabi nak? Kan? Nabi kata, saya nak 1 dirham. Murah sangat Rasulullah. Murah sangat tu. Bagi naik sikit, kata Jabir. Kan? 3 dirham. Murah juga Rasulullah. Bagi naik sikit. 8 dirham. Oh, dia baru dia kata, okey 8 dirham. Kan? 8 dirham. Dia apa nama? Dia beli. Berapa nama? Nabi beli dengan 8 dirham tu. Kemudian kata Jabir, ya Rasulullah, boleh tak? Sebab saya kan balik Madinah ni. Kenderaan saya tak ada. Boleh tak? Sebab ni dah dah dibeli Nabi SAW. Boleh tak saya tumpang sekali? Saya tumpang sampai ke Madinah. Kata Nabi, boleh, tak ada masalah. Sampai ke Madinah, dia serah unta kepada Nabi SAW. Lepas dia serah, masa dia serah unta tu, kan dah sampai ke rumah dah, dia serah unta kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Ya Jabir, ambil duit ni, ambil unta balik. Masya Allah. Kan? Ni saya hadiah kepada kamu. Masya Allah. Kedermawanan Nabi SAW. Dah beli tadi dah. Kan? Nabi bagi duit sekali, Nabi bagi unta tu balik kepada Jabir sekali. Inilah kedermawanan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi, tuan-tuan dan puan rahmatullah, balik kita kepada tajuk kenaan dengan hadis daripada Jabir. Jadi setiap kita baca, tengok lebih kurang kita kenal lah kan siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Beliau ni periwayat hadis yang hebat kan. Beliau pernah berperang melawan Rom. Ketika dalam berperang, dia tak pakai kasut. Sahabat tanya, kan? Kenapa tak pakai kasut? Kuda ada. Lepas tu dia jalan. Dia tarik kuda dia. Tak pakai kasut tu. Kemudian, kenapa tak pakai kasut? Dia kata, aku pernah mendengar Nabi SAW. Sesiapa yang berperang, kan? Debu tanah itu menyelimuti kakinya, dia tak pakai kasut lah, kan? Maka Allah haramkan neraka menyentuh jasadnya. Sebab itulah saya kata, saya lepas kasut dia, tak jalan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah. An Jabirin anin Nabi SAW, daripada Jabir. Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur ini tiada baginya balasan selain surga. Haji yang mabrur ni tiada baginya balasan melainkan surganya. Masya Allah. Makna dia apa? Orang yang haji mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hajinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisap. Itu surga tu haji mabrur. Tapi masalah dia, bagaimana cara nak dapatkan haji mabrur? Seperti mana kajian kita subuh malam tu, kan? Bagaimana kaifiat cara mendapatkan puasa agar kita dapat puasa sampai ke derajat takwa? Ni pun sama juga. Mabrur ni ketika mana kita haji? Ni nak lepas ni puasa, lepas tu apa? Haji, kan? Haji ni, haji yang mabrur laisa lahu jaza' illa jannah.
tiada balasannya melainkan surga. Kafiat yang mendapatkan haji mabrur ni yang pertama, mestilah yang pertama ni. Ada 3. Yang pertama, kalau kita nak haji mabrur, mestilah yang pertama kita kena menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Mula daripada sekarang ni lah. Kan? Mula daripada sekarang ni, sebelum pergi haji tu. Perbuatan apa tu? Perbuatan mengutuk, rafas, kataan buruk. Kan? Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Berbalah dalam haji. Tak boleh juga. Bantah membantah. Perkataan fusuk, iaitu perkataan-perkataan yang buruk lah. Kemudian maki hamun. Yang ni kena jaga ni. Sebab apa? Sebab kalau kita nak dapat haji mabrur, syarat dia yang ni. Pertama, kena jaga lisan kita. Jangan maki hamun orang. Jangan sumpah serapah. Jangan kita jidal. Jidal ni apa? Berbalah. Berbalah. Dia bantah membantah. Dia berkelahi. Ni jangan. Kalau nak haji mabrur lah. Kan? Kemudian apa? Kemudian nafkah dia, perbelanjaan dia, duit dia, nak pergi haji tu, mesti pastikan daripada pendapatan yang halal, halalan thayyiban. Pendapatan yang dia bawa tu, daripada duit yang halal, pendapatan yang halal, rezeki yang halal. Pastikan. Jangan ada unsur subhat dalam tu. Kemudian yang ketiga, hendaklah niatnya kerana Allah, bukan sebab riak. Bukan sebab balik haji orang panggil tuan haji. Bukan nak dapat gelaran. Bukan. 3 ni kena pastikan. Kalau nak mendapat haji yang mabrur. Sebab apa? Sebab ada yang pertama tadi, nafkah ni, yang kedua yang nafkah ni, ada satu riwayat, cerita. Ada satu kisah, orang berjalan haji. Dalam perjalanan haji, dalam perjalanan, dia nak pergi haji dah. Di antara Mekah dan Madinah, nak sampai ke Mekah dah. Dia meninggal. Dia meninggal, lepas tu kawan dia simpan lah, kan? Kuburkan dia. Selepas dikuburkan, dan kemudian ada orang baru teringat cangkul tadi terkubur masuk dalam tu. Kena ambil balik ya. Kan? Korek balik ya. Dia korek balik ya. Lepas dia korek balik cangkul tadi, dia ambil. Masa dia ambil tu, dia tengok jenazah tadi. Tadi jenazah tu simpan elok ya. Kan? Tiba-tiba dia tengok jenazah tu. Macam orang yang dah kena pukul. Kan? Tangan dia, tangan kanan dan kiri, dia macam terlipat dah. Kan? Tulang rusuk dia macam bersatu dah. Masya Allah. Mana dia apa? Dia hancur lah. Jadi ketika mana orang yang ambil cangkul yang terkejut. Dan ambil cangkul tu, dia lompat keluar. Kemudian dia apa? Dia tutup balik dengan tanah. Kambus balik dengan tanah. Lepas tu balik-balik dia ke kampung orang yang ni, kan kawan dia kan tahu kan. Maka dia jumpa isteri kawan tu. Dia tanya. Dia kata, apa amalan si Fulan ni? Apa perbuatan dia? Dia kata dulu, dia buat perniagaan dengan kawan dia. Dan dengan bisnes dengan kawan dia. Lepas tu, ketika dia ambil duit kawan tu, dia bawa lari duit tu. Dan duit dia bawa lari itulah digunakan untuk haji. Allah. Jangan kita gunakan duit hasil nipu orang. Tipu. Dia guna untuk haji. Jangan kita gunakan duit rasuah. Duit curi. Jangan gunakan benda tu untuk pergi haji. Subhanallah. Sebab ketika mana kita gunakan, sebab orang haji ni, hebatnya orang haji ni, ketika mana dia meletakkan kakinya di tangga pesawat tu, pesawat terbang ni, kan? Dia nak pergi dah ni, kan? Ketika itu pula, dia kata, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku, terima seruanmu, ya Allah. Maka Allah pun, malaikat mengatakan kepadanya, Allah dah terima haji kamu. Allah ampunkan dosa kamu. Belum haji lagi tu. Sebab itulah orang yang haji ni, kalau memang dia semua dia buat cantik tadi, maka sebelum dia pergi haji pun Allah ampunkan dosa dia dah. Orang yang pergi haji ketika dia meninggal, dia mati syahid.
Sebab ketika mana dia letakkan di tangga kenderaan dia pergi tu, kan, mula langkah tu, maka Allah ampunkan dosanya. Allah terima haji dia. Tak buat lagi tu. Masya Allah. Tapi ketika mana orang yang masalah tadi ni, kan, perbelanjaan yang dia bawa daripada hasil yang haram, ketika dia letakkan kaki dia di tangga kenderaan dia, sama juga. Malaikat kata apa? Allah tolak haji kamu. Masya Allah. Allah tak terima amalan kamu. Sebab itulah ketika mana dia paksakan juga pergi, maka Allah tidak akan terima haji dan amalan dia semua. Jadi tuan-tuan puan-puan Allah, haji mabrur ni, kata Nabi, laisa lahu jaza' illa jannah. Tiada apa-apa balasan melainkan surga saja. Surga yang balasan dia. Masya Allah. Qila wa ma birru. Jadi dikatakan ataupun ditanya, ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika mana Nabi bersabda seperti ini. Maka dikatakan, ya Rasulullah, wa ma birru. Apa kebaikannya? Maksud kebaikannya apa? Apa tanda-tanda haji mabrur tu? Apa kebaikan-kebaikannya? Baginda bersabda, it'amu ta'am. Semalam ada siapa nama jamaah kita bercerita kenaan dengan bagi makan. Ni sebab apa? Sebab dia kata, dulu Ustaz, jamaah kami pergi umrah. Masuklah umrah haji kan. Balik-balik pergi umrah, kami buat satu program. Ini bir dia lah, inilah contoh dia. Kami buat satu program apa? Beri makan. Kami kutip salah sikit-sikit, buat makan. Hari Jumaat ke makan. It'amu ta'am. Ini dia. Dia balik daripada haji ni, ada perubahan dia. Tolong orang. Bantu orang. It'amu ta'am. Bagi orang makan. Masya Allah. Sebab itulah yang sunat tu, buat kenduri tu, balik haji. Itu sunat. Nak pergi haji tu boleh juga? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Boleh juga. Tapi yang sunat tu, buat kenduri tu, balik daripada haji. Itu buat. Ataupun balik daripada umrah. Balik umrah, buat kenduri. Yang itu yang sunat. Kan? Sebab apa? Sebab it'amu ta'am, bagi orang makan. Sekali kita ceritalah apa-apa yang kita dapat dekat sana, kan? Menjadi apa? Ibrah. Jadi pengajaran kepada orang yang belum pergi. Jadi at'amu ta'am. Lepas tu apa? Ifsha'us salam. Yang kedua ialah ketika mana telah memberi makan, kemudian ifsha'us salam, kemudian dia menyebarkan salam keselamatan. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, dia balik, perbuatan dia, kalau umrah yang makbulah ataupun haji mabrur, perbuatan dia berubah dah. Akhlak dia, kan? Perilaku dia menjadi perilaku kebaikan. Orang rasa dia aman, tengok dia, kemudian orang percaya dekat dia, kan? Orang berikan dia amanah, dia jaga amanah dia dengan baik. Sebab apa? Sebab dapat haji mabrur ataupun umrah yang makbulah. Masya Allah. Jadi, it'amu ta'am wa tibul kalam, ataupun tibul kalam jugalah. Tibul kalam ada apa? Perkataan-perkataan baik. Sama dengan ifsha'us salam tadi lah. Iaitu memberikan perkataan-perkataan baik. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, rahmatullah. Kita terangkan sikit lagi. Pak saya pun nak pergi, ada program lain. Balik pun tak. Jadi, insyaAllah kita lagi sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Kaabah sebagai tempat berkunjung yang orang ramai. Tempat aman, sentosa. Allah jadikan Mekah ni satu tempat, satu negeri aman. Bagi menzahirkan lagi kemuliaan Kaabah itu, Allah menisbahkan kepada dirinya dengan sebutan Baitullah. Lepas itu kita Baitullah apa? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Menzahirkan kehebatan Kaabah tu. Orang yang dapat sampai ke sana akan rasa terharu. Sebab itulah orang yang sampai ke sana, dia rasa terharu. Orang yang paling merindui Kaabah ni, orang yang ziarah kali pertama. Orang yang pergi kali pertama, dia tak sama rindu dia orang dengan orang yang tak pernah pergi. Orang yang dah pernah pergi, dia nak pergi lagi, rindu dia lain. Masya Allah. Tak sama dengan orang yang belum pernah pergi. Kalau orang yang belum pernah pergi, dia rasa teruja. Tapi orang yang dah pernah pergi, dia rasa rindu tu ada lain lagi. Dia makin merinduinya. Tak sama dengan tempat-tempat kita makan angin kan. Kalau kita pergi tempat itulah, kita tak mahu pergi dah. Kan? Lain dengan Kaabah. Subhanallah. Allah menisbahkan kepada dirinya Baitullah. Orang yang dapat sampai ke sana akan rasa terharu, bersyukur dan air mata akan terlalu mengalir
kerana merasai kasih sayang Allah dan diraikan sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada satu perkataan apa? Kalau kita pergi haji ataupun umrah, kan, pastikan kita di sana ni jangan ada masa kita yang terbuang. Sebab kita tahu sesungguhnya apa? Masa kita nak pergi ni, kan, Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Sebab itulah pastikan kita pergi ke Mekah ataupun Madinah ni, ibadah kita jaga dekat sana. 100%. Bagi penuh ibadah tu. Kan? Jangan sebab ketika mana kita dah balik dah, kita tak tahu kita pergi bila. Kan? Dah balik dah ke tanah air kita, kita tak tahu kita pergi bila pula kita pergi. Masya Allah. Jadi kita di sana terhad masa. Jadi ketika mana kita Allah izinkan umrah ataupun haji, Allah jemput kita, kan, maka pastikan kita ibadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dan dengan sempurna, kan. Jadi persediaan mesti ada. Manasik memanglah pastikan cantik, kan. Bab itu bab fiqh, tapi bab dalaman tu yang kena pastikan ada. Rohaniah tadilah dalam bab kita kaji tadilah, kan. Memang dalam bab manasik haji ni kalau kita tengok, kan, memang perlu, kan, dalam bab fiqh dia, luaran dia. Tapi lebih penting daripada itu ialah pastikan roh dia, dalaman dia, dalam bab tasawufnya, haji itu. Pasal apa? Kita tak mau haji kita gambaran saja, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun umrah kita gambaran saja umrah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi melancong saja, kan? Pergi makan angin saja. Tapi sesungguhnya apa? Sesungguhnya haji ataupun umrah Allah tidak menerima ibadah pada ketika itu. Jadi sayanglah, tuan. Betullah Ibnu Mubarak, ketika mana Ibnu Mubarak nak pergi haji, kan, maka didapati jiran dia tak makan, seminggu tak makan dah. Masya Allah. Maka semua duit yang dipakai untuk haji tadi dia beri sedekah semua. Ketika itu ada orang yang apa nama, waliullah bermimpi. Dia bermimpi. Ketika dia mimpi, orang tawaf ramai ni, kan. Kemudian dia kata apa? Dia mendengar ada malaikat orang yang berbisik-bisik. Kata malaikat ni, ramai dia, manusia ni. Tahu tak siapa yang mabrur? Haji mabrur. Dia kata, tang sini haji mabrur tak ada. Seorang aja haji mabrur. Nama dia Ibnu Mubarak. Mana dia? Dia tak pergi haji. Dia pergi haji. Duduk kat kampung dia. Hai, pasal apa dia pula haji mabrur? Dia tak pergi haji. Kan? Maka malaikat satu ni kisahkan kisah dia. Dia kata apa? Sebab dia telah menolong jiran dia. Jiran dia tengah kesusahan. Jadi duit dia pergi haji tu, dia bagi semua kat jiran tu. Kan? Maka dia seorang yang haji mabrur. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan rahmakumullah, kita kenalah apa nama? Tolong menolong, dan itu wajib, kan? Yang itu kisah tu bukan haji wajib itu. Itu haji yang kedua, itu haji sunat, kan, ataupun umrah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam bimbingan kebaikan. Allah berikan hidayah kepada kita dan Allah bukakan hati kita sehingga ilmu masuk dalam hati kita dan kita faham. Dengan ilmu itu Allah menunjuki jalan kehidupan kita, insyaallah, hingga kita datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.